Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullah wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وفهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi, dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan nikmat-Nya dan begitu juga lebih-lebih lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini marilah kita melihat sedikit berkaitan dengan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin. Kitab Hidayatus Salikin, petunjuk salikin, orang-orang yang salik, orang-orang yang nak menjalan hati kepada Allah, fi sulukil muttaqin, pada jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما جعل الله وليا له إلا على السخاء وحسن الخلق. رواه الترمذي. Artinya, tiada memberi perangai oleh Allah akan aulia illa, melainkan atas murah hati dan baik perangai. Kita masih lagi di dalam fasal pada membicarakan bakhil dan hubbul mal, cinta kepada harta. Antara lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ja'ala Allahu waliyyan lahu illa 'ala as-sakha'i wa husnil khulqi." Artinya, tiada memberi perangai oleh Allah Subhanahu wa taala akan aulia melainkan atas murah hati dan baik perangai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tiada perangai, tiada memberi perangai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aulia, yakni kekasih-kekasih Allah, yakni wali-wali Allah, melainkan atas murah hati, yakni sakha, iaitu bersifat pemurah dan sifat baik perangai. Di sini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menyatakan iaitu setengah daripada ciri-ciri waliullah, kekasih-kekasih Allah. Mereka ini ada dua sifat dalam hadis ini, di antaranya as-sakha, pemurah, iaitu wali-wali Allah, dan wal husnul khulqi, dan baik perangai. Dalam hadis lain dikatakan mesti wujud pada ciri-ciri waliullah ataupun orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Lalu sebab itulah kalau kita lihat semua Abang Adham, khususnya waliullah, Syekh Khadir Jalani, apa lagi, Al-Iman, begitu juga Rabi'atul Adawiyah, begitu juga iaitu Abu Yazid Al-Bustam, dan banyak lagi. Mereka itu ada sifat as-sakha, iaitu pemurah, dan husnul khulqi, dan perangai pun baik. Kalau pemurah saja tidak memadai, mesti ada sifat perangai baik. Perangai baik pun tidak memadai kalau jenis iaitu tidak ada sifat pemurah.
maka kedua ini berlaziman. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ketika ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ditanya kepada Sayyidina Ali, pandangan kamu berkaitan dengan iaitu ciri-ciri waliullah ataupun kekasih-kekasih Allah, maka Sayyidina Ali menjawab bahawasanya betul apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu wali-wali Allah ada sifat pemurah dan begitu juga baik perangai. Dan aku berasa hairan seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, ajibtu lil bakhil yasta'jil faqra. Aku berasa hairan melihat orang yang bakhil yang sanggup hidup sebagai orang miskin. Itu di antara kata-kata Sayyidina Ali ketika orang tanya dia tentang ciri kekasih Allah. Dia kata betul apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, tetapi aku berasa hairan, kata Sayyidina Ali, aku hairan melihat orang yang bakhil yang sanggup hidup seperti orang miskin. Maknanya kehidupan dia itu keadaan susah semua. Walaupun Allah Ta'ala beri berbagai bentuk nikmat pada dia ni sebuah harta, tapi ke hati dia hidup susah semua. Itu maksud Sayyidina Ali. Alladhi minhu haraba, sedangkan kemiskinan itulah dia melarikan diri, kata Sayyidina Ali. Sedangkan kemiskinan, kesusahan itulah dia tak ambuh, dia berusaha buat ini itu, buat ini, dia tak ambuh kemiskinan, tapi kehidupan dia tetap kehidupan yang susah. Aku berasa hairan, kata Sayyidina Ali. Wa yafutuhul ghina alladhi iyyahu talaba, ia tidak merasai kemewahan, sedangkan kemewahan dan kekayaan itulah yang dicari-cari, yang dituntut. Talaba yakni dituntut-tuntut. Aku berasa hairan, kata Sayyidina Ali, aku berasa hairan tengok orang yang bakhil ni, dia hidup sebagai orang miskin, sedangkan kemiskinan itulah dia lari. Dan aku rasa hairan juga itu dia tidak merasai kemewahan, sedangkan kemewahan itulah dia duk cari-cari, duk tuntut ke sini, berusaha, penat, lelah, tapi kehidupan dia macam orang susah, hati dia tak tenang, serabu. Itu kata Sayyidina Ali. Fa ya'ishu fid dunya 'aishul fuqara, ia sanggup hidup di dunia ini sebagai orang yang fakir. Dia kehidupan dalam dunia ni, dia hidup macam orang fakir, susah semua. Walaupun senang tapi susah semua. Sebab dia ada sifat bakhil ni. Tu. Tapi kehidupan dia susah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa yuhasabu fil akhir hisabul aghniya, tetapi di hari kiamat dihisab sebagai orang yang senang, orang yang kaya. Tapi di hari kiamat kelak, walaupun di atas dunia dia buat hidup cara susah disebabkan dia bakhil, tapi padahal di hari kiamat kelak dia tetap dihisab sebagai orang yang kaya, orang yang senang, orang yang banyak harta. Itu yang disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tu fa ya'ishu fid dunya 'aishal fuqara, ia sanggup hidup di dunia ini iaitu sebahagian orang sebagai orang miskin. Kalau dia hidup cara sederhana, dia orang senang, orang kaya, tapi dia hidup senang tu sebab dia ada sifat tawadhu, itu lain. Itu lain cerita. Hak ni nak hidup seperti orang senang, sedangkan dia senang, dia kaya. Dia nak hidup seperti orang senang, orang senang juga, tapi dia kedekut pada diri dia dan begitu juga kepada orang lain. Maka dia tetap hidup macam orang susah lah. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala khubbun wala kha'inu wala musii'u malakatin. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk syurga orang yang kikir dan orang yang memperdaya akan orang, dan orang yang khianat,
dan orang yang jahat perangai di dalam hati. Jadi Rasulullah menyatakan tidak akan masuk syurga, yang mana berapa golongan di sini disebut oleh Rasulullah SAW. Tidak masuk syurga orang yang bakhil, dan begitu juga orang yang memperdayakan orang lain. Maksudnya memperdaya macam mana? Seperti mana dibuat misal oleh para ulama. Kita buat misal muda, dia ajak orang pergi makan kedai. Dia terjun pergi makan kedai. Dia ajak kawan dia makan kedai. Lepas tu bila dia ajak kawan dia makan kedai, sedangkan dia ajak, lalu dia pun buat memperdayakan. Bila tuan kedai mari nak kira belaka, dia buat main telefon ke, dia main buat tak lain ke, tu dia memperdayakan, nak suruh kawan dia bayar, sedangkan dia ajak. Ini dikatakan sebagai khubun, iaitu sebagai khubun, iaitu dia memperdayakan orang lain. Banyak lagi lah. Dia ajak kawan dia beli kawasan-kawasan, iaitu barang-barang di mana saja. Dia ajak pergi musafir sini ke di mana saja. Bila time nak bayar tu, dia buat main tak lain, buat tu. Sebabkan kawan dia ni terpaksa bayar, memperdaya. Tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubun ni perdayalah, maknanya menipu orang. Menipu orang. Malah hadis lain disebut khubun, disebut juga seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nyatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah khubbun wala bakhilun wala mannanun. Adalah hadis lain seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyatakan perkataan khubbun juga situ. Tidak akan masuk syurga seorang yang menipu, yakni memperdaya orang. Memperdaya orang tadilah. Tu macam-macam lagi dia memperdayakan orang. Bila time waktu nak kena cah ke apa ke, dia pun lari tak lain, buat cakap, buat macam-macam lagi. Tu macam-macam lagi. Dia panggil orang suruh kira. Lepas tu time tu dia buat dah, main telefon, buat macam-macam lagi lah. Tu nak suruh kawan dia bayar. Itu khubun, menipu. Dan khubun di sini juga ialah orang yang penipu, memperdayakan. Khubun termasuk juga seperti mana dinakal oleh Imam Sayyid Qutb rahimahullahu taala. Khubun memperdayakan orang ramai. Juga dia bukan sebab dia sabit ni orang khubun ni, dia sabit ni orang ramai. Dia ajak kawan dia makan, dia pun buat dah satu. Dia antara khubun seperti Imam Sayyid Qutb rahimahullahu taala. Khubun orang yang ada di bawah orang. Maksudnya dia pemimpin. Dia jadi pemimpin. Dia memperdayakan orang begini, dia janji begini, janji begini. Macam-macam lagi. Dia mari tahu, dia berjanji pada kawan dia begini, ataupun orang bawah dia sebagai pemimpin, sebagai pembesar negara begini, orang yang masyhur, dan begitu juga sebagai Muhammad dan sebagainya. Dia khabar begini. Jadi pengikut dia pun, ya sungguhlah betul. Tiba-tiba bila dia dapat kuasa, lain apa hak dia cakap. Itu khubun, memperdayakan pengikut. Rasulullah kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga juga. Itu ada syarahan hadis Nabi SAW. Wala bakhilun, ni adalah hadis Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak masuk syurga orang yang bakhil. Wala mannanun, orang yang mengungkit-ungkit. Itu sebenarnya hadis Sayyidina Umar. Orang yang sudah mengungkit-ungkit, dia bagi pada orang, dia ukit. Saya dulu bagi pada dia begini. Dia pun ukit begini. Tu Rasulullah menyebut dalam hadis lain, haba'an mansura. Orang jadi mungkit-mungkit ni, jadi debu berhamburan. Pahala hak dia bagi dulu tu, jadi debu berhamburan. Sia-sia saja dia bagi. Dan di akhir kelak dia akan makan setengah. Dia akan diberi makan, iaitu setengah daripada makanan orang yang suka mungkit-mungkit ni ialah daripada makanan muntah binatang. Setengah riwayat kata muntah anjing. Na'udzubillah min zalik. Itu orang yang mungkit, ukit-ukit pemberian orang, pemberian dia bagi pada orang, comel dah. Dia pun kata dia tu, saya bagi begini dia ukit.
Itu tak boleh. Itu di antaranya. Itu di antaranya yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini Rasulullah daripada ini hadis ini daripada Anas menceritakan tidak akan masuk syurga orang yang bakhil, orang yang memperdayakan orang, dan wala khainu, dan begitu juga orang yang iaitu khianat, orang yang suka khianat orang ni, khianat orang, maka tidak akan masuk syurga juga. Wala musiun, dan begitu juga orang yang jahat perangai, tidak akan masuk syurga juga, disebut oleh iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-aslu al-bukhli al-hubbul mal wa huwa mazmumun idh man la lahu la yazharu yakhluhu lakin yazharu hubbul mal wa rabbul rajulun sakhiyyin lakin lahu yuhibbul mal liyasakhi bih fayadhkuru bis-sakha'i fadhalika aydan madhmumun li'anna al-hubbul mal yulhi 'an dzikrillah wa yusrifu wajhul qalbi ila dunya. Kata Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahawasanya asal kepada bakhil, kikir ataupun bakhil itu iaitu kasih akan harta, yakni dicela oleh syarak. Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu, tetapi nyata ia kasih kepada harta yang demikian itu, dicela oleh syarak. Dan terkadang seseorang yang murah tetapi ia sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu, maka yang demikian itu dicela oleh syarak kerana kasih kepada harta melampau daripada zikirullah dan memaling ia akan muka hati kepada dunia. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali ini kata-katanya adalah kata-kata yang banyak, kerana dia adalah suhur dengan ulama suluh hati, ulama yang menyuci jiwa, itu yang disebut oleh para ulama. Jadi Imam Ghazali menyatakan, bermula ketahui olehmu bahawasanya asal kepada bakhil itu kasih kepada harta, yakni melampau. Kasih pada harta itu tak lari sifat manusia, tapi melampau. Itu sehingga dalam hati dia tu jadi ada sifat bakhil. Itu punca daripada asal jadi dia bakhil itu disebabkan dia kasih kepada harta ni melampau. Maka yang demikian itu, yang dia itu dicela oleh syarak. Allah dan Rasul cela orang begitu. Orang yang berperangai seperti itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul mencela, yakni kehidupan mereka tidak akan dapat keberkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau barang siapa ni kalau tidak ada harta, tak ada pula dia jadi kikir, jadi bakhil. Tapi oleh kerana dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta ataupun berbagai-bagai bentuk lagi kurniaan nikmat Allah kepada dia, maka dia jadi kikir, sedangkan ia adalah dhaman daripada Allah, pinjaman daripada Allah. Tetapi nyata ia kepada kasih kepada harta, yang demikian itu dicela oleh syarak. Jadi oleh kerana dia ni nyata pada dia kasih pada harta, sanggup tinggal ibadah, hak sifat bakhil satu hal, tapi tinggal pula ibadah pada Allah, lalai pada Allah, maka ini dicela. Dan terkadang seseorang yang murah tetapi ia sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah. Iaitu satu lagi, kata Imam Ghazali, itu satu lagi, rabbul rajul sakhil lakin yuhibbul mal liyastakhila bih. Iaitu terkadang seorang itu dia pemurah, bagus dah dia pemurah ni, ada orang panggil tidak kerku, tetapi ia sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu. Jadi satu hal lagi yang disebut oleh Imam Ghazali, hak tadi hak yang bakhil jelas dah satu hal. Hak ni hak menusuk dalam kebaikan. Dia pemurah, bagus dah.
Dia pemurah, tetapi dalam hati dia iaitu nak suruh orang kata dia ragu, pemurah dia ni. Dia bagi makan pada orang, bagus dah. Makan itu, makan sini. Tu macam-macam bentuk dia bagi pada orang, tapi dalam hati dia pula nak suruh orang puji. Tu suruh kata dia ni pemurah ni. Maka yang demikian itu dicela oleh syarak. Nauzubillah min zalik. Sebab dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi menyatakan beberapa golongan manusia yang menghadap Allah di hari kiamat kelak, di antaranya orang yang berjihad di jalan Allah tapi niatnya lain daripada untuk menanggikan syariat Allah ataupun syiar agama Allah lain. Maka hari kiamat kelak bila dia datang kepada Allah, tengok tak ada pahala. Kerana di dunia dulu dia nak suruh orang kata dia bagus, dia berjuang dia jalan Allah, tapi niat dia bukan kerana Allah. Dan ada golongan lagi kata Rasulullah, iaitu orang yang sakhar, orang yang pemurah. Bila datang di hari kiamat kelak, iaitu dia dikenal sebagai orang pemurah, tapi tiba-tiba dia melihat pahala tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan di dunia dulu dia nak suruh orang puji dia ni sebagai pemurah. Na'udzubillah min zalik. Banyak lagi golongan-golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di antara golongan orang yang qiyamul lail, bangun di waktu malam, tahajud sungguh gini. Tiba-tiba di hari kiamat kelak tak ada pahala, haba'an mansura. Sebab dia iaitu tujuan dia kerana yang selain daripada Allah, bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali menyatakan iaitu dicela oleh syarak kerana kasih kepada harta melampaui daripada zikrullah, sampai dia tak ingat pada Allah, tidak mengingat sebagai ini sebagai dhaman daripada Allah, suatu pinjaman daripada Allah, dan memaling ia muka hati kepada dunia. Dan dia memaling hati dia ni, muka hati iaitu hati dia ni kepada dunia, tak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW menyatakan sejahat-jahat manusia ialah ulama-ulama su yang sanggup orang panggil membenarkan akan kebatilan dan membatalkan akan kebenaran semata-mata kerana berpaling hati kepada dunia. Maksudnya nak mendapat habuan dunia yang sedikit. Maka sejahat-jahat manusia itu setara hak ulama tu, hak yang ada ilmu, ahli ilmu, ngaji tinggi dah hebat, ngaji lama, tak kira di pondok ke di luar ke, di mana saja, tapi sanggup meninggal suatu kebenaran semata-mata nak dunia sedikit ni. Maka itu setara hak ulama yang banyak ilmunya, maka dikatakan sebagai ulama su. Ulama su ialah ulama yang tidak berani menyatakan suatu kebenaran itu suatu kebenaran dan kebatilan itu suatu kebatilan, tidak berani. Maka ilmu kepada ulama su, na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya jangan melampaui akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikrullah. Surah Al-Munafiqun. Itu Allah menyatakan jangan kamu melampaui, jangan meninggal sesuatu urusan disebabkan harta dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, kata Allah Taala menyatakan Al-Quran, jangan sesekali kamu melampaui, kan, iaitu tinggal urusan zikrullah, ingat pada Allah, kasih pada harta tak jadi masalah. Tetapi hak menjadi masalah yang melampau iaitu ada sifat bakhil dan tinggal zikrullah, tinggal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak bagus, jadi kaya, jadi senang, bagus. Kerana Rasulullah SAW pernah ditanya, Rasulullah kata, kamu lihatlah para sahabat-sahabat yang begitu ramai yang senang, yang kaya, tapi macam mana keadaan dia, hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dalam masalah bakhil tidak ada, dan hubungan dia dengan ibadah pada Allah, zikir, ibadah, menyebabkan harta
kekayaan yang dia miliki itu menjadi hasanah. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wa syarafil yumbitani nifaq fi qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Bermula kasih akan harta, yakni melampau, dan kasih akan kemuliaan itu menambah keduanya itu akan munafik dalam hati, seperti menambah ia satu sayuran, iaitu air akan sayurannya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, iaitu hadis ini Baihaqi fil Awsatnya, iaitu bermula kasih akan harta itu dan kasih kepada kemuliaan, nak kemuliaan. Kasih pada harta satu hal, kemuliaan. Sebab itulah kemuncak, kata Imam Al-Ghazali, kemuncak daripada kasih pada harta ialah kemuliaan, kemasyhuran. Orang ni hebat dah, nisbah harta dia, dah habis dah harta dia, tapi dia dah kemuncak daripada kasih harta itu ialah nak masyhur, nak suhur, nak orang puji. Itu hak paling manusia tinggi sekali. Kalau dia hanya kekayaan dia tak cukup saja, tapi dia nak suhur, hak tadilah. Kalau dia jadi pemurah, dia nak suruh puji, ataupun dia nak kenamaan, nak sebagai nak cari kemuliaan di sisi manusia. Maka kata Rasulullah SAW, ia menambah keduanya sifat munafik dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Ini sifat, bila ada sifat menumbuh sifat munafik dalam hati dia, maka sifat mukmin tak ada lah. Sifat orang mukmin, sifat kekasih Allah tak ada lari daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, bila kita lihat dalam kitab Hilyatul Awliya, Al-Iman Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri ni hebat juga. Dia waliullah Hasan Basri. Dia ni dia lahir di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni umur dia dalam 89 tahun umur dia. Dia sempat dengan pemerintahan zaman orang panggil Abdul Malik bin Marwan. Kisahnya cukup panjang juga. Dan dia tergolong golongan tabi'in. Selepas dia ni generasi selepas sahabat adalah Imam Hasan Basri rahimahullahu taala. Dia juga menjadi guru besar di Basrah di Iraq. Dan dia dikenali sebagai ulama penyuci jiwa. Hasan Basri rahimahullahu taala, hebat dia Hasan Basri. Dan dia pernah menyusu kepada Ummus Salamah, isteri pada Rasulullah. Jadi sebelum Ummus Salamah nikah dengan Rasulullah, iaitu suami dia nama Abi Salamah. Dan bila suami dia orang baik, orang hebat ni, Abi Salamah mati, maka yang kita telah cerita dah hadis sebelum tu, dia membaca doa tu, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ju'ni fi musibati wa akhlif min baiti ahli. Dia baca waktu tu, maka Allah mengganti pada Ummus Salamah, iaitu lebih baik daripada suami dia lagi, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Ummus Salamah, dia bersama dengan Abi Salamah, ayah kepada Imam Hasan Basri rahimahullah taala, disuruh kepada Ummus Salamah untuk menyusu. Belum menyusu. Jadi Hasan Basri rahimahullah taala, dia pernah menyusu kepada Ummus Salamah. Itu di antaranya. Banyaklah kisah Imam Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah taala pernah ditanya, iaitu bagaimana, iaitu orang yang sifat munafik yang timbul dalam hati dia, iaitu hal keadaan dia kasih kepada dunia ini. Tu maknanya seperti tumbuh, iaitu seperti menambah air pada sayuran. Maka pernah ditanya pada Imam Hasan Basri rahimahullah taala, kerana Hasan Basri dia guru dengan 70 orang sahabat, tapi masyhur di kalangan para sahabat dia banyak guru Abdullah ibn Abbas. Jadi hebatlah Abdullah ibn Abbas ni, umur 15 dia alim dah, hebat. Dia sepupu Rasulullah, dan sebelah isteri Rasulullah pun dia ada mengena, atau yang ni itu anak saudara. Jadi banyak dia dekat. Jadi Hasan Basri ni berguru dengan banyak ilmu dengan Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni seorang ulama tafsir yang hebat, ataupun dikenali sebagai bapa tafsir di zaman Rasulullah SAW. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi Hasan Basri ketika ditanya
berkaitan dengan sifat munafik ni dan timbul dalam hati dia. Kata Imam Samasi rahimahullah taala, ya abna adam ma kasabta fawqa qatika fa anta fihi khajinun bi ghairika, iaitu wahai anak Adam, jika kamu menyimpan harta daripada keperluan, maka ia bererti kamu menyimpan harta yang lain, menyimpan harta orang lain. Imam As-Sambasi ketika ditanya nak menunjukkan kepada orang yang iaitu dia simpan harta dia ni semata-mata kerana bakhil dan tidak ada sifat pemurah dan menyebabkan tumbuh dalam hati dia ni sifat munafik, maka ketika diaju soalan kepada Imam As-Sambasi ketika itu, kata Imam As-Sambasi menyatakan, wahai anak Adam, jika kamu menyimpan harta daripada keperluan, maka ia bererti kamu menyimpan harta orang lain. Maksudnya bila dia mati tu, harta tu tak maksudnya kubur sekali, tapi diberi kepada orang lain, anak-anak dia, harta pusaka. Dia ketika itu menyesal dalam kubur sebab di atas dunia dia menjadi orang yang bakhil. Itu yang disebut oleh Al-Imam As-Sambasi rahimahullahu taala. Kalau dia simpan harta, dia ada sifat pemurah, sifat yang baik, tidak ada sifat bakhil, itu tak ada masalah. Simpanlah, tak ada masalah. Hak ni kata Sina Imam As-Sambasi, ini sindiran bahawasanya kamu, wahai anak Adam, maksudnya iaitu atatafakkaru, kamu nak fikir ke begitu? Ibarat begitu. Imam Al-Imam Sayyid Qutb, iaitu Al-Mutawalli Sya'rawi, dia kata kata-kata As-Sambasi rahimahullah taala tu maksudnya atatafakkaru, kamu nak fikir begitu ke? Kamu simpan harta begitu banyak ke, dan untuk keperluan diri kamu pun kamu kedekut, untuk keperluan ahli keluarga kamu pun kamu kedekut, untuk orang lain pun kamu kedekut ni, kamu dah fikir kata-kata As-Sambasi, iaitu bererti kamu menyimpan harta orang lain, bukan harta untuk kamu. Maknanya setelah kamu mati, harta itu akan menjadi milik orang lain. Itu di antaranya kena molek. Paling takutnya disebut Rasulullah dalam hadis yang lain, Musnad Rijal Al-Hasan, yang panjang begitu, hadis yang baik dan panjang. Paling takut lagi ayyutil mayyit, kata Rasulullah, perkara yang menyakiti mayat di dalam kubur ialah apabila ahli keluarga ataupun anak-anak waris-waris dia rubuk tentang harta. Di atas dunia, baloh ni begini-begini, baloh adik-beradik begini-begini, mak ayah tinggal banyak harta, mati mak ayah ni pula sampai ke ke anak pula, begini, sehingga banyak dalam kubur Rasulullah, dia menyakiti apa yang dia apa yang disakit di atas dunia. Maknanya anak-anak dia masa di atas dunia tu, dia ambil harta ayah dia, ambil keadaan tak perlu bayar, tak perlu, maknanya harta pusaka free saja. Tapi bila atas dunia, bila ayah dia sudah mati, dia berbalah begini, hak ni tak setuju, hak ni begini. Banyak berlaku gitu. Tu banyaklah. Setakat saya mengajar sikit-sikit ilmu ni, ada berapa bandar ni, banyaklah. Kadang-kadang masjid ke Jumaat surga ni, banyak-banyaklah. Dia mengadu, ustaz mai tolong solat hajat sikit. Ni abang saya, ni kakak saya, adik-adik saya, ni harta pusaka begini, baloh jadi begini, macam-macam. Tu sampai tahap sihir menyihir ada. Tu sampai pekat sihir menyihir. Sedangkan kalau kita lihat, yang ambil harta tu, mak ayah dia tinggal begitu banyak dengan cara mudah, bukan bayar. Harta pusaka, sepatutnya bersyukur pada Allah. Ambillah cara molek, tapi dok, ni mari kata dok leh, walaupun saya puang pun nak sama harta, sama juga ni, macam mana gini-gini. Tu tengok. Maka kata Rasulullah, perkara yang menyakiti mayat dalam kubur adalah salah satunya iaitu apabila harta itu diberubuk ataupun menyebabkan balah, na'udzubillah min zalik. Tu batullah tu Tuan Guru Haji Hashim di Kelantan, Pondok Pastumbuh. Dia orang Kedah, dia harta banyak, memang banyak dia ni. Di Kelantan lah. Kalau orang biasa pergi Kelantan Pastumbuh tahulah ceritanya. Tu dia atas, maksudnya sebelum dia mati lagi, dia dah bagi kepada anak-anak dia. Dia tetap selalu nak lihat supaya hak mana
boleh menerima ataupun hak mana tak puas hati begini. Tak ambil takut selepas mati menyebabkan mayat dalam kubur tu sangat menyakiti. Dalam bawah situ sikit syarah hadis tu disebut perkara dikasihi oleh disukai oleh mayat dalam kubur apabila seseorang itu bersahabat dengan sahabat ayah dia dulu. Ayah dia baik orang tu, dia pun bersahabat. Mayat suka. Dan bila adik-beradik ataupun ahli keluarga tu tak balah, dapat terima harta pusaka dengan cara baik, tak balah ni kata gini, ni kata gini, maka kata Rasulullah sesungguhnya seseorang itu akan mendapat kemuliaan, iaitu mayat dalam kubur itu mendapat kemuliaan daripada harta. Itu ni dia balah yu'ti al-mayyit, dia menyakiti mayat dalam kubur. Itu dah mayat dalam kubur ni kata Rasulullah seperti orang yang lemas, sentiasa nak sokmo pahala daripada syafaat orang hidup ni, supaya kira sokmo anak-anak cucu dia, kira tiba-tiba anak dia yang dapat harta pusaka ni hak malangnya kira azab pula kepada ayah dia. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah, minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sepatutnya kira pahala banyak, ni kira azab pula. Mana kata Imam Sayyidina Ali, kamu jangan menyangka seseorang anak di atas dunia ni dia boleh kira azab kepada ayah dia, ibu bapa dia yang berada dalam alam barzah, mana iaitu gubuk harta pusaka menyebabkan bala adik-beradik. Ni paling teruk. Nauzubillah min zalik, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jadi sifat munafik ni kasih pada harta yang melampau, kasih pada kemuliaan ni menambah. Keduanya sifat munafik menumbuh. Sifat munafik ni seperti dia menambah air atas sayuran. Jadi begitulah, mana sayuran tu kena air kau panggil subur. Maka begitulah hati manusia ni, kalau ada sifat dua ni, kasih kemuliaan yang melampau harta ni, menyebabkan dia hati dia tambah sifat-sifat munafik. Nauzubillah min zalik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula hati itu ada kalanya dipuji syarak, ada kalanya dicela oleh syarak. Bermula hati dipuji oleh syarak, iaitu harta yang dibuat sedekah dan harta yang dibuat bekal naik haji dan sebagainya, dan melanjutkan jalan pada akhirat. Bermula harta yang dicela itu adalah harta yang melanjutkan kepada maksiat. Kata Imam Al-Ghazali, kita boleh kira sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan meletakkan kita dalam kebaikan, dan panjang umur kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akidna bit taqwa wa jimna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.